أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengikuti satu muzakarah. Kerana kedatangan saya di sini bukan untuk mengajar tuan-tuan, yang mana tuan-tuan melihat saya mungkin lebih muda daripada tuan-tuan, dan saya yakin tuan-tuan lebih berilmu daripada saya, kerana tuan-tuan dah lama dah hidup berbanding dengan saya. Berbagai-bagai ustaz, tok guru, masyayikh yang tuan-tuan dah belajar dan talaqi. Jadi pada malam ini kitab ini satu diskusi ataupun muzakarah untuk kita memperingati, untuk kita menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Pertama sekali, sedikit pengenalan berkenaan diri saya. Saya Muhammad Hafiz bin Baharudin, berumur, tak tahu umur, sedikit latar belakang pengajian saya. Di graduate Universiti Al-Azhar Mesir, pernah bertugas di pusat perubatan Universiti Malaya selama 2 tahun di unit Hal Ehwal Islam. Unit ini terletak di bawah Jabatan Perhubungan Awam, yang mana salah satu tugas hakiki saya di sana iaitu mengurus jenazah. Sekiranya berlaku kematian dalam wad, kemalangan, kematian, semua kematian, sehingga kan kematian disebabkan penyakit yang berjangkit, contoh TB, HIV dan sebagainya, itu semua saya uruskan. Itu salah satu tugas. Dan saya bertukar selera untuk menjadi guru. Dan sekarang ini saya bertugas berkhidmat di SK Taman University. Itu sedikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan diri saya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Yang bermaksud dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memutuskan seorang rasul fil ummiyin, pada bangsa keturunan Arab, dan rasul itu sendiri daripada keturunan mereka, yaitu daripada bangsa-bangsa mereka, yatlu 'alaihim ayati, yang mana tugas seorang rasul ini adalah membaca, menyatakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wa yuzakkihim, dan disucikan mereka, dibersihkan mereka daripada akidah yang bertentangan dengan Islam, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada akidah yang karut-marut, yang menyembah berhala, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksudkan dengan wa yuzakkihim.
wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mereka juga diajarkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai panduan hidup kita, sebagai pegangan hidup kita, sebagai cara hidup kita. Semua kena berpandukan kepada Al-Quran wal hikmah. Dan ilmu berkaitan dengan hikmah itu ditafsirkan, iaitu hikmah bermaksud ilmu berkaitan dengan hukum hakam, iaitu ilmu fiqh. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang mana mereka dahulu berada dalam keadaan sesat yang nyata. Itu jelas kepada kita Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul kepada umat manusia adalah untuk membaiki diri, membaiki masyarakat daripada jahiliyah kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat kita tengok mukjizat Al-Quranul Karim boleh mengubah perasaan ataupun orang Arab yang ummiyin, yang buta, yang jahil ketika itu, boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka dulu menyembah Al-Lat wal Uzza, menyembah berhala yang bernama Al-Lat wal Uzza wal Habal dan sebagainya. Banyak nama-nama berhala yang diciptakan oleh mereka sendiri dan mereka menyembah. Itu kehebatan Al-Quran Karim sebagai mukjizat. Begitu juga kita tengok kesungguhan dakwah baginda, pengorbanan baginda Nabi SAW untuk menyebarkan agama Islam ini, sehingga kan boleh mengubah masyarakat yang jahil kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tengok hebat. Dan kita jangan lupa bahawasanya Nabi Muhammad SAW begitu sayang kepada kita, begitu kasih kepada kita, sehingga kan walaupun di dalam ayat ini menyebut Nabi membaca ayat, memberi keterangan, sedangkan Nabi dah tak ada sekarang, tuan-tuan. Nabi dah meninggalkan kita lebih 1400 tahun lebih, meninggalkan kita. Tak ada dah Nabi. Tapi kita jangan lupa kasih sayang Nabi SAW kepada kita, meninggalkan wasiat yang penting kepada kita. Nabi SAW tidak meninggalkan harta kepada umatnya. Sekiranya Nabi meninggalkan harta, nescaya umat-umat akan gila akan harta, akan kerja pada harta. Begitu juga kalau Nabi SAW meninggalkan kepada kita, apa lagi tuan-tuan? Rumah yang besar, malika yang besar, nescaya umat-umat kita, umat Nabi Muhammad SAW akan kerja untuk memiliki malika ataupun rumah yang besar. Nabi juga tidak meninggalkan anak untuk kita. Kerana apa? Kerana anak Nabi semua kebanyakan mati ketika kecil. Bahkan Sayyidat Fatimah sendiri meninggalkan dunia ketika umur 20 tahun dia. Nak menunjukkan kepada kita Nabi meninggalkan satu wasiat yang kekal hingga ke hari kiamat. Apa dia tuan-tuan? Taraktu fikum amrayn lan tadillu idza tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati nabiyyi. Dua perkara yang mana apabila kita pegang betul-betul dengan dua perkara ini, dengan wasiat Nabi ini, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu. Kalau belajar bahasa Arab dia tahu kan? Lan bertemu dengan fi'il mudhari' apa maksud? Abadan. Bermakna bila kita berpegang betul-betul dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Bagaimana kita boleh tasawur, boleh fikir pada akal kita, bahkan bercanggah pada akal bagi mereka ataupun fahaman yang menolak hadis. Yang menolak, sama ada menolak separuh, mengambil separuh, ataupun menolak totally secara 100% hadis baginda Nabi SAW, yang dinamai golongan ataupun fahaman anti hadis, yang nafi hadis itu sahih, hadis itu mari daripada baginda Nabi SAW. Sedangkan Al-Quran ini mari daripada lidah Nabi SAW. Begitu juga Al-Hadis.
mari daripada lidah Nabi SAW, mari daripada perbuatan Nabi SAW, mari daripada takrib pengakuan Nabi SAW, dan mari daripada sifat segala-galanya yang ada pada Nabi. Itu yang dinamakan hadis. Bagaimana mereka boleh menentang, boleh menolak hadis? Ini akidah atau fahaman yang bercampur dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Al-Quran dan Al-Hadis itu menjadi sumber yang kedua dalam hubungan dengan Islam. Ittifaq semua ulama zaman dulu, zaman sekarang, dan berdekatan hari kiamat menekankan ataupun mengambil Al-Hadis itu sebagai sumber utama dalam perundangan Islam. Ini berkenaan dengan orang yang menolak hadis. Kadang kita fikir Allah Rabbi, sedangkan kita tengok begitu detail, begitu terperinci, begitu cermat ulama untuk mengambil hadis itu. Kita tengok mana ada agama atas muka dunia ini yang ada sanad. Cuba tuan-tuan fikir, sama-sama fikir, tentang fikir, sama ada agama Majusi, Nasrani, Yahudi, agama apa ni, Tokja dan sebagainya. Tidak ada satu agama yang ada sanad ataupun rangkaian ataupun dipanggil silsilah. Tidak ada, tuan-tuan, kecuali agama kita Islam yang terjaga sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Betullah Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala berkata, al-Islam silahul mu'min. Sanad ini, silsilah ini senjata bagi orang mukmin. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dengan sanad inilah mensahihkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Betullah timbul ilmu mustalah hadis yang insya-Allah kita akan sentuh secara sepintas lalu dalam kitab ni ada sebut. Kitab hadis 40. Ngeping sedikit. Kitab hadis 40 ni, dalam mukadimah ni, tuan kitab kita ni Mustafa Abdul Rahman ni sebut secara ringkas ilmu mustalah hadis. Ilmu berkaitan dengan hadis. Bagaimana hadis itu dikatakan sahih, bagaimana hadis itu menjadi martabat hasan, bagaimana hadis itu menjadi dhaif, bagaimana hadis itu menjadi maudhu', palsu dan sebagainya. Kebetulan teringat 2-3-4 hari lepas ni bising dan jadi viral di Facebook dan WhatsApp. Mereka tidak meneliti hadis dan mereka sebar melalui WhatsApp. Hadis mana, tuan-tuan? Hadis barang siapa mengkhabarkan kedatangan satu safar, maka dia haramkan melaka ke atasnya. Itu adalah hadis maudhu', hadis palsu, tuan-tuan. Ini kena ingat. Maksudlah kita dapat mesej, dapat WhatsApp, kita kena hati-hati dalam untuk kita sebarkan hadis. Kerana apa? Kerana hadis itu disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Ini bahaya ni. Kalau kita sandarkan hadis, kita kata hadis, sedangkan itu bukan hadis baginda Nabi SAW, bermakna kita telah berbohong ke atas Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa mendustai aku muta'ammidan, sengaja. Ini sengaja, tuan-tuan. Kalau tak sengaja tak apa, terlepas pandang. Kadang-kadang orang hantar tu berjela-jela panjang. Kita baca separuh Allah Rabbi, kadang-kadang nak baca sampai habis tu berat mata nak tengok. Maka kita terus paste kepada guru lain contoh. Itu terlepas pandang. Tapi yang dikatakan muta'ammidan sengaja. Dia tahu ini bukan hadis, sedangkan dia sebar. Namun dia sebarkan hadis itu. Maka falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Maka orang ini menempah dia sendiri, membuat mahligai dalam api neraka untuk dia diami pada akhirat pula. Ahli bahaya. Kalau kita mendustakan Nabi. Kalau kata isu yang kecil-kecil itu kita maafkan, tuan-tuan. Kita masalah wati jala tu kita maafkan, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita kata apa? Kita boleh husnuzan bahawasanya dia tersilap, tersalah, terlupa. Kita sendiri pun, tuan-tuan, banyak yang kita tersalah. Kita baca satu hadis hari ini, kita ceramah
sama ada di depan orang ramai, sama ada di depan keluarga kita, di hadapan kawan-kawan kita, kita tersalah. Hadis daripada Ibnu Abbas kita riwayatkan daripada orang lain, tersalah, termaafus, dimaafkan. Jangan kita sengaja. Ini dah kita duduk besarkan perkara yang kecil sehingga kan orang tu dah tak nak mengajar. Ini bala besar yang akan menimpa umat Islam. Kalau seorang ulama yang tidak nak mengajar, Masya Allah, kita akan risau. Banyak akan timbulnya, akan lahirnya konsep-konsep yang bertentangan dengan akidah, konsep yang lara. Daripada kita mengajarkan konsep-konsep yang melara, yang jauh daripada, menyimpang daripada ajaran Islam, baik kita buat ceramah-ceramah. Biasalah, ustaz ni orang yang biasa, bukan Nabi dan bukan sahabat baginda Nabi SAW. Mesti ada salah. Mesti ada salah. Sehingga kan salafus salih pernah melakukan salah, pernah melakukan kesilapan. Apabila mereka sedar daripada kesilapan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Sebab itulah kita akan tengok dalam kitab ni bagaimana ulama salafus salih. Dia contoh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan orang ni thiqah, orang ni barah, orang ni adil, orang ni dhabit dalam ilmu hadis. Bagaimana definisi ataupun kajian yang dia buat untuk menyatakan seseorang itu thiqah dalam meriwayatkan hadis. Adakah orang itu tak pernah buat salah? Mustahil. Sedangkan nama kita al-insan. Insan asal perkataan nasiyah. Nasiyah ni lupa. Maknanya insan ni seorang yang pelupa, jenis makhluk yang selalu lupa. Maka tidak hairanlah kalau orang tu berceramah walaupun dia orang hebat, mufti sekalipun, dia akan melakukan kesalahan. Cuma apabila dia melakukan kesalahan, pertama sekali ada seorang ulama yang tegur, dia menerima dengan baik dan kalau boleh habis setakat itu. Takkanlah 10, kita katakan 10 dibuat kebaikan, satu je yang salah, itu pun tak sengaja tuan-tuan. Takkanlah segala kebaikan yang dia buat kita nak nafikan. Ini yang salah. Ini yang salah. Ini adalah tanggapan yang salah. Lain daripada ulama salafus salih, dia mengambil istinbat atas seseorang itu dalam ilmu usul jarh wa ta'dil, bagaimana nak tengok perilaku seseorang tersebut. Usul jarh ni kita tengok keaiban, keburukan orang tersebut. Layak pada orang ini nak meriwayatkan hadis. Sebagai satu contoh, seorang imam nak pergi jumpa seorang ahli hadis yang mana hebat ketika itu, meriwayatkan hadis berkenaan dengan masuk menggunakan kaki kanan, memulakan segala perbuatan dengan anggota yang tangan kanan, anggota yang kanan. Itu adalah sunnah. Maka apabila dia melangkah masuk ke dalam masjid ada bersorak, langkah dengan kaki kiri, maka ulama tidak akan ambil hadis daripada orang tersebut. Maka begitu detail, begitu terperincinya ulama mengambil satu kaedah untuk istinbat satu orang tersebut. Ilmu jarah. Kalau ikut asal jarah orang tak boleh. Kita sengaja tengok orang ni salah kat mana ni, ustaz ni mengajar ni salah kat mana ni, bagi dengar ni ramai penuh surah, tapi nak tengok keburukan, kejahatan, kat mana ustaz tu buat salah, kat mana ustaz tu tersalah cakap. Yang itulah yang ambil untuk wawarkan, untuk buruk-burukan ustaz, itu salah. Ilmu jarah ini dibenarkan oleh syarak kerana apa? Kerana masalah yang besar, kerana nak jaga keturunan hadis baginda Nabi SAW. Kalau ulama tidak ambil pendekatan nak jarah orang tu, nak cari keaiban, nak cari keburukan, nescaya hadis yang kita terima pada hari ini belum tentu lagi sahih. Begitu juga ilmu ta'dil. Dalam masa yang sama, ulama mentakdil, mencari keadilan ke atas orang tersebut. Bagaimana orang tu tengok banyak mana dia buat salah, banyak mana dia buat baik. Al-adlu dalam istilah hadis, apa dia tuan-tuan? Al-adlu huwa ma qama fi nufus annahu mustaqim, iaitu seseorang itu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri dia. Itu al-adlu, adil. Kalau al-adlu di sisi syarak, apa dia? Dia lain.
Ini adil di sisi hadis, orang tersebut melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Itu maksud adil. Mustaqim, dia tetap berada di atas jalan yang betul. Itu mustaqim, istiqamah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Itu bermaksud sesungguhnya mereka bertekad mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama semestaqamu, dan mereka tetap berada di atas jalanan yang sahih, di atas landasan yang betul. Itu yang maksud dengan istiqamah. Ini yang maksud dengan istiqamah. Jadi ulama hadis jadi mengambil satu pendekatan, orang tersebut nak meriwayatkan hadis beristilah al-adlu wad-dhabit. Ini yang kita nak belajar sedikit sebanyak dari ilmu mustalah hadis, ilmu sejarah dan ta'dil. Kerana apa tuan-tuan? Kerana satu sebab untuk menjaga keturunan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana telah berlaku pada zaman sahabat sendiri orang yang tidak beretika, tidak berintegriti, dia mereka-rekakan hadis. Dah ada tuan-tuan. Zaman sahabat, zaman kita lagi lah. Bahkan zaman baginda Nabi SAW telah ada seorang yang mengakui dirinya Nabi, iaitu Musailamatul Kadzdzab. Dah ada pada zaman Nabi. Mari berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tiba-tiba balik ke kampung dia, ke Khurasan, tiba-tiba dia menyebarkan agama lain dan mendakwa diri ini adalah Nabi. Ini Musailamah. Kalau orang yang tolak hadis ini lebih jahat, lebih buruk daripada Musailamatul Kadzdzab. Kenapa saya kata begitu tuan-tuan? Kerana Musailamatul Kadzdzab dalam masa yang sama, dia jahat, dia merekakan hadis, dia mengaku Nabi, dia mengakui baginda Nabi SAW sebagai Nabi. Orang yang tolak hadis adalah orang yang tidak mengakui Nabi adalah Nabi, adalah Rasul. Bila dia tolak satu, bermakna dia tolak Nabi dan dia tolak sekali dengan Al-Quran Karim. Ini bahaya fahaman. Ataupun orang kata apa, akidah anti hadis ini bahaya. Dia bukan sebab setakat fahaman tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Al-Quran dan Al-Hadis menjadi panduan bagi kita untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabul la raiba fihi. Demikian kitab Quran itu adalah petunjuk, la raiba fihi, tidak ada ragu-ragu padanya, hudan lil muttaqin, dan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman kita percaya kepada Allah, bermakna kita percaya kepada Al-Quran. Kita beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, bermakna kita kena terima juga apa yang dibawa oleh Rasul, sama ada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksudnya. Kalau orang menafikan hadis, bermakna tidak menafikan satu daripada 6 rukun iman. Ini yang bahaya. Bukan fahaman, tapi akidah yang sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada kita nak mempelajari hadis, untuk kita tahu makna hadis, untuk kita mengamalkan sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih. Di samping itu, tujuan kita nak belajar hadis ini untuk kita lebih mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana seseorang itu nak mengamalkan sunnah sedangkan dia tidak kenal siapa Nabi, dia tidak cinta akan Nabi Muhammad SAW. Begitu kita tengok sahabat-sahabat ataupun salafus salih, ulama-ulama yang alim, yang arif dalam bidang hadis. Contoh Hasan bin Arafah, seorang ahli hadis yang hebat di Baghdad pada ketika dahulu, yang mana
dia ini ada 10 orang anak. 10 orang anak, tuan-tuan. Semua laki-laki. Maka dia meletakkan nama anak-anak dia itu semua nama-nama sahabat. Kerana apa? Kerana sahabat mencintai Nabi, Nabi mencintai sahabat. Radhiyallahu anhum wa radwan. Jelas seperti itu. Ashabi kan nujum banyak. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafatir rasyidin al-mahdiyyin. Banyak hadis-hadis yang mana Nabi mengiktiraf sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubuh nama. Yang pertama Abu Bakar, nombor 2 Umar, nombor 3 Uthman, nombor 4 Ali. Boleh tak tahu kita bubuh nama anak kita gitu. Nombor 5 Talha, nombor 6 apa dia? Zubair, nombor 7 Sa'ad, nombor 8 Abdul Rahman, nombor 9 Sa'id, nombor 10 Abu Ubaidah, Ubaidillah. 10 anak mereka meletakkan nama sahabat baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana mereka cinta kepada Nabi, kerana mereka cinta kepada sahabat. Kita nak bubuh nama anak, cari yang kontemporari, yang moden sekali. Apalah letak Abu Bakar ni, itu zaman 90-an boleh lah. Sesuai. Zaman sekarang ni bubuh lah yang pelik-pelik, yang mana nama tu tak ada lagi orang bubuh, orang letak, tak ada lagi. Cari juga nama. Ini yang kita silap. Kita telah lari daripada apa yang disuruh, apa yang dibuat oleh salafus soleh pada zaman dahulu. Kenapa tuan-tuan? Kerana salafus soleh termasuk dalam kurung yang disebutkan oleh Nabi. Khairul qurni. Sebaik-baik kurun aku, kata Nabi. Tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Selepas tu. Bermakna salafus soleh berada dalam kurun yang selepas baginda yang dijanjikan sebaik-baik kurun. Maka ini yang diajar oleh para sahabat dan para salafus salih. Begitu juga dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cintakan kepada baginda Nabi SAW. Dia kata, kami mengajarkan anak-anak kami Al-Maghazi, seumpama kami mengajarkan anak-anak kami surah daripada Al-Quran. Apa dia Al-Maghazi, tuan-tuan? Dia sengaja untuk mendidik anak-anak, dia bacakan sirah-sirah baginda Nabi SAW. Al-Maghazi ini sirah berkaitan dengan peperangan yang berlaku pada zaman baginda Nabi SAW. Mengajarkan anak-anak nak tidur, baca buku kisah peperangan Badar dan sebagainya. Kita tidak. Anak tidur dodoi, baca buku yang mengarut. Nak tidur buka apa? Wonder Peg buka Doraemon dan sebagainya. Ini yang jadi masalah kepada generasi yang kita nak bina masa depan. Apa santapan yang kita bagi kepada anak kita di rumah, itulah yang akan menggambarkan anak kita esok. Kalau santapan itu berkaitan dengan makan minum, apa yang kita berikan kepada anak kita di rumah makan minum, apa kita bagi, sama ada semua yang halal ataupun semua yang syubhat ataupun semua yang haram, itu yang akan membentuk darah daging anak kita. Begitu juga kalau santapan itu berkaitan dengan rohani, apa yang kita didik anak kita di rumah, cerita apa yang kita bagi tengok pada anak kita, itulah yang akan menjadikan membesarkan anak kita mengikut ajuan yang kita ajar. Ini bahaya, tuan-tuan. Begitu juga Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia berkata, salihus salaf yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surah min al-Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, para salafus salih pada zaman dahulu, mereka mengajarkan anak-anak mereka hubba, kasih, cintakan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, wa Umar. Begitu juga supaya anak-anak mereka cintakan Sayyidina Umar. Cinta bukan sekadar ada pada hati, tahu pada hati, tapi tahu peristiwa ataupun cerita berkenaan dengan berkenaan dengan sahabat baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita kena ajar anak kita. Seumpama, kata Imam Malik, seumpama kami mengajarkan anak-anak kami membaca Al-Quran, satu surah daripada Al-Quran. Begitu hebat didikan agama yang salafus salih didik kepada anak-anak mereka.
Ini gambaran kita nak didik anak-anak kita supaya anak kita ni menjadi orang yang boleh memberi manfaat kepada kita, boleh memberi manfaat kepada masyarakat, boleh memberi manfaat kepada dunia. Allah Rabbi. Jadi kena bermula daripada sekarang, tuan-tuan. Kalau ada anak kecil-kecil tu, kalau kat rumah tu buka je mengaji, buka je ceramah. Jangan biarkan anak kita leka dengan iPad, leka dengan cerita kartun. Apa dia? Astro ceria dan sebagainya. Itu yang akan membina masa depan mereka. Kita tengok bila kita kaji sejarah sahabat, kenapa begitu hebat, begitu sumpah terpaksa memaksa anak-anak mereka, para salafus salih, mengajarkan berkenaan dengan hubbun Nabi, hubbun Abu Bakar, hubbun Umar, hubbun Osman, hubbun Ali dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Rupa-rupanya telah berlaku pada zaman sekarang, bahkan pada zaman dulu. Berlaku apa tuan-tuan? Ada satu fahaman golongan yang mencerca sahabat baginda Nabi SAW. Sebab itulah mereka betul-betul lumus mengajarkan anak-anak supaya sayang kepada sahabat baginda Nabi SAW, iaitu golongan Syiah. Mereka mencerca Abu Bakar, mereka mencerca Umar, mereka mencerca Osman, bahkan mereka mencerca isteri baginda Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan yang tu lagi, mereka mentakfir, mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang besar yang dijamin syurga oleh baginda Nabi SAW. Sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita, kullu sahabat al-udul, adil, tidak melakukan kesilapan, iaitu tidak melakukan perkara yang dosa besar. Wadawabit, medang mereka ini apabila meriwayatkan hadis, meriwayatkan apa yang mereka dengar daripada baginda Nabi SAW tanpa mengurangkan satu huruf ataupun tanpa menambah walaupun satu huruf. Itu keadilan sahabat baginda Nabi SAW. Patut mereka semua udul. Tidak ada pertikaian. Ittifaqul ulama muhaddisin. Dalam masalah ini, sahabat tidak boleh dipertikaikan dalam meriwayatkan hadis. Sehingga kan ada mereka golongan yang sahaja nak membangkitkan ada seorang sahabat nama dia Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ayyid, iaitu seorang sahabat yang mana telah melakukan dosa besar, iaitu dia telah meminum arak pada zaman Utsman bin Affan. Maka Sayyidina Utsman mengambil tindakan had hudud ke atas beliau, dan beliau kena had walaupun seorang sahabat. Dan selepas itu beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dalil kepada walaupun sahabat pernah melakukan dosa besar, kemudian bertaubat kepada Allah dan mereka kembali menjadi al-udul, al-adil. Ini yang kita nak belajar ni, supaya kita tidak sesat. Kita tidak sesat dalam bahasa, kita tidak sesat dalam ilmu hadis. Kerana apa? Kerana ramai balik mengaji Mesir, balik mengaji Jordan sikit sebanyak, sedangkan bukan muhaddisin. Hafal hadis 40 pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Tapi mengakui dia lah ulama. Ada hadis daripada dalam Sahih Bukhari, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu', waliyazbillah. Ada mereka yang sebegini. Sedangkan hadis 40 pun lah tak ingat lagi nak baca, tak ingat lagi nak hafal. Bahkan kita tengok para alim ulama, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bukan sekadar menghafal hadis, matan hadis, bahkan sanad, silsilah hadis itu beliau hafal. Sehingga kan pada satu hari, ini satu cerita, apabila beliau nak masuk ke kota Baghdad, yang mana di Iraq pada zaman dulu, apabila seseorang yang dikatakan alim kat luar, apabila nak masuk negara Iraq, negara Baghdad, di negeri ibu negeri Baghdad, mereka dites dulu, disuti dulu, nak tengok betul ke tak orang ni alim, nak tengok sejauh mana kealiman orang tersebut. Maka apabila Imam Bukhari masuk Baghdad, maka dipanggil oleh mereka yang nak test Imam Bukhari.
10 orang. Orang yang alim dalam bidang hadis di negeri Baghdad, 10 orang. Maka Imam Bukhari duduk di tengah-tengah. Maka orang pertama baca satu hadis. Baca satu hadis berserta dengan sanad, tuan-tuan. Bukan hadis saja, berserta dengan sanad. Baca hadis. Habis satu orang. Maka bertanya kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kata, tak tahu. Ana la adri. Masuk orang yang kedua, baca satu hadis, bla. Maka Imam Bukhari jawab, ana la adri. Aku tak tahu. Sampai ke 10 orang, semua dikata ana la adri. Semua aku tak tahu. Selepas orang ke 10 tu, baru dia jawab. Dibaca balik, tuan-tuan, dibaca balik apa yang dibaca oleh orang yang pertama sampai orang ke 10. Bahkan bukan setakat itu, tuan-tuan, tidak ada satu huruf yang jatuh apabila dibaca. Tengok hebatnya para alim ulama Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kuatnya ingatan dia. Sekali dengar boleh ingat. Kita sekali dengar 10 patah je ingat. Tengok Imam Bukhari. Bahkan dia boleh ta'liq, dia boleh kata hadis ni sebenarnya daripada jalur dibaca sana-sana. Hadis yang kedua ni yang kamu baca ni sebenarnya jalur dia ini. Dia betul balik sampai 10 hadis betul. Ini kehebatan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita Allah Rabbi jauh lagi. Debu yang ada di tapak kaki beliau nak balik lagi kita Allah Rabbi jauh lagi, tuan-tuan. Apatah lagi kita nak lawan sahabat, kita nak cerca sahabat. Waliyahzubillah. Kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Tuan-tuan, ini yang kita kena ingat. Dia kata, satu saat sahabat Nabi bersama dengan Nabi SAW lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita. Itu Abu Hanifah sama dia. Yang dikenali sebagai dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. InsyaAllah, tuan-tuan, lebih kurang 10 minit, tuan-tuan. Nak sambung cerita tadi. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah mengatakan satu saat sahabat dengan Nabi bersama dengan Nabi lebih baik daripada ibadah kita sepanjang hidup kita. Tengok, itu hebat. Itu yang digambarkan oleh Imam Abu Hanifah. Kita dengan Imam Abu Hanifah pun dah jauh. Apatah lagi kita nak bandingkan dengan mereka. Begitu juga kita tengok apabila orang yang nak memburuk-burukkan sahabat, iaitu Syiah. Ini biasa kita dengar. Syiah ni tugas dia, hijau dia, agama dia nak memburuk-burukkan sahabat. Memburuk-burukkan sahabat. Maka kita lihat, sekiranya hadis yang diriwayatkan oleh Syiah, Imam Syiah, mesti daripada sahabat-sahabat yang berkenan, yang dia berkenan. Sahabat yang dicerca, dia tidak akan meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia akan meriwayat daripada Sayyidina Ali. Dia akan meriwayatkan daripada Sayyidah Fatimah. Dia akan meriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq. Ini 3 orang dia akan meriwayatkan. Dia tidak akan meriwayatkan daripada Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Kenapa? Kerana bagi mereka tidak iktiraf. Dia kata Abu Bakar merampas takhta. Sepatutnya Sayyidina Ali naik menjadi khalifah yang pertama. Maka jahatnya Abu Bakar, kata mereka, dia kahwinkan anak dia dengan Rasulullah. Dia kahwinkan Aisyah. Kerana apa? Kerana nak takhta yang pertama. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia kahwinkan anak dia. Osman nak punya takhta pemerintahan, dia kahwin dengan anak baginda Nabi SAW. Bukan 2 orang dikahwin. Ini murid jahat Syiah yang terkeluar akidah tu, tengah terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengarutkan kepada Syiah. Bahkan kita tengok peristiwa yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana berlaku peristiwa peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Siapa yang buat, tuan-tuan? Siapa yang memulakan peperangan? Itu Abdullah bin Sabah, orang Syiah, pengasas Syiah, yang mana ketika itu
ketika itu kumpulan Sayyidina Ali dan kumpulan Sayyidah Aisyah nak berdamai dah tuan-tuan. Aisyah nak kembali bai'ah kepada Sayyidina Ali. Maka orang Syiah ni, penguasa Syiah tahu, maka dia nak cari jalan nak gunakan, nak supaya berlaku pertumpahan darah di antara mereka, di antara sahabat mereka. Maka dia suruh tentera dia pergi serang kemah Sayyidah Fatimah, Aisyah, dan dia suruh pergi serang juga kemah yang didiami oleh tentera Sayyidina Ali karamahullah. Maka berlaku pertumpahan darah. Ini kita Syiah. Syiah jahat, jahat. Ini yang kita kena ingat. Dan banyak hadis-hadis sudah direka oleh Imam Syiah. Kerana apa? Kerana nak mengiyakan, untuk menghalalkan apa yang dibawa oleh mereka. Ini kita Syiah jahat. Syiah, jangan main-main tuan-tuan. Ada satu hari Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, ataupun Abdullah bin Mubarak min kibar tabi'in. Ibnu Mubarak ni siapa dia tuan-tuan? Dia adalah pembesar para tabi'in dan fuqaha sab'ah pada zaman tabi'in. Pernah orang nak saja-saja nak melaga-lagakan sahabat. Orang pergi tanya, ya Ibnu Mubarak, antara Sayyidina Muawiyah dengan Umar Ibn Aziz, mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdal? Ini ayat-ayat yang nak kontroversikan keadaan. Maka jawab Ibnu Mubarak dengan penuh hikmah. Dia kata, debu yang masuk ke dalam kuda yang dinaiki, yang ditunggangi oleh Sayyidina Muawiyah ketika berperang dengan baginda, berperang bersama baginda Nabi SAW, lebih afdal, lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz berkali-kali ganda. Ini adalah kita dah tengok martabat sahabat tidak boleh dibandingkan dengan ulama. Tidak boleh dibandingkan. Tak sama tuan-tuan, tak setara. Bahkan dibandingkan dengan tabi'in. Umar Abdul Aziz yang dikatakan khalifah. Khalifah apa ni? Khalifatul Rasyidin yang kelima. Pun tak boleh nak banding dengan para sahabat Nabi SAW. Begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjadikan sahabat itu sebagai orang yang adil, sebagai sahabat yang setia pada baginda Nabi SAW. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata, sekiranya seseorang itu memburukkan sahabat baginda Nabi SAW, sebenarnya ia memburukkan Nabi SAW. Ini kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila orang itu memburukkan sahabat, seumpama dia memburukkan Nabi, nak kata ni Nabi tak reti nak ajar, nak tarbiyah, nak didik sahabat baginda Nabi, sehingga sahabat menjadi jahat. Ini sebenarnya menyasarkan kepada baginda Nabi SAW. Ini jahat. Golongan yang sengaja memburuk-burukkan sahabat baginda Nabi SAW. Dan hadis ini sudah tentunya sanad ia mari daripada sahabat baginda Nabi. Nabi meriwayatkan hadis daripada Nabi meriwayatkan sesuatu hadis, sahabat dengar. Maka sahabat meriwayatkan hadis kepada tabi'in. Tabi'in meriwayatkan hadis kepada tabi'in. Tabi'in meriwayatkan kepada salafus salih dan kepada para alim ulama sampai ke hari ini. Dan sanad itu terjaga, termaktub dan ditulis. Sebab itulah agama Islam adalah agama yang jelas benarnya, kerana sanadnya tidak boleh diubah sampai hari kiamat. Dan ilmu hadis bagi definisi ulama mutaqaddim salafus salih, bila kita nak belajar ilmu hadis, bukan sekadar kita belajar matan hadis, lafaz hadis, makna hadis, terjemahan hadis, tafsir hadis, asbabul wurud hadis. Di samping itu sebenarnya bila kita belajar hadis, kita belajar berkenaan dengan sanad. Sanad ada tiga tuan-tuan. Kerana sanad itulah menyampaikan hadis, mensahihkan hadis yang sampai kepada kita pada hari ini tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sentuh sedikit sebanyak hadis ini.
Sedikit lagi saya ingin sebut sebagai mukadimah pada malam ini, supaya saya bagi peluang kepada tuan-tuan sempat untuk cari kitab ni, Hadis 40 Mustafa Abdul Rahman Dewan Mustafa Fajar. Jadi malam ni tak sempat baca hadis. Jadi nak cerita, kata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, seorang tabi'in yang alim, wa kana aliman wasi'al ilmi hujjatan wa imaman fil hadis wa kabirul qadri. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Tuhfatul, dalam kitab Tazkiratul Hufaz, dia kata Sufyan Ibnu Uyainah adalah seorang yang alim dalam bidang hadis, orang yang imam dalam bidang hadis, orang yang ada kemampuan yang besar dalam bidang hadis, sehingga kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, wa ma ra'aitu ahadan ahsana li tafsiril hadis minhu. Dia kata, Imam Syafi'i kata, wa ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang ahsan, lebih baik di tafsiril hadis, untuk menafsirkan hadis daripada Sufyan bin Uyainah. Ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata hadis ini padang kesesatan. Hadis ini adalah padang kesesatan, kecuali bagi mereka ataupun kecuali bagi fuqaha. Waktulah hadis tak cukup kita belajar hadis, waktu ulama mengistinbatkan hukum daripada al-hadis selain daripada Al-Quran Al-Karim. Kalau kita belajar hadis saja boleh menyesatkan kita, kecuali para fuqaha. Siapa dia? Ahli fiqh, orang yang gerti ilmu usulul fiqh, orang yang gerti ilmu qawaidul fiqhiyah, orang yang tatbik hukum dan keluarlah fiqh yang kita belajar pada hari ini, fiqhul ibadah, fiqhul muamalah, fiqhul munakahat dan sebagainya. Itu adalah kata-kata Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi kita nak belajar hadis ni bukan sekadar nak belajar saja-saja, nak mengisi ruang yang ada, mengisi masa yang lapang. Bahkan kita nak betul-betul kita nak memahami hadis daripada jalur salafus salih, bukan daripada jalur yang kita belajar biasa-biasa belajar terjemahan kita ada. Bukan setakat itu. Kita nak tahu siapa dia yang meriwayatkan hadis, siapa dia ni, adakah orang yang siqah ataupun tidak siqah. Jadi kita nak cerita banyak berkaitan dengan hadis. Ini benda yang besar. Nampak kecil, hadis 40. Ni pun tak tahu bila nak habis tuan-tuan. Tebal je saya tengok ni Allah. Berbagai-bagai tafsir, berbagai-bagai ta'lim, berbagai-bagai huraian yang dicerita, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman itu tuan. Boleh jadi 5 tahun belum habis. Belum habis lagi. Saya tengok nak bahaskan satu hadis, innamal a'malu binniyat, Allah lebih banyak tuan-tuan. Nak kaitkan dengan fiqh, nak kaitkan dengan akidah, nak kaitkan dengan itu dengan ini, banyak tuan-tuan. Itu yang kita kena belajar, supaya Allah Ta'ala bagi hidayah, pertolongan, supaya kita ni seronok kita belajar hadis. Tidak sama kita belajar sains, kita belajar hadis, tidak sama kita belajar ilmu lain. Kita nak supaya Allah Ta'ala bagi kasih sayang kita kepada al-hadis bagi Nabi SAW. Barulah kita akan melajari kehidupan ini berdasarkan dengan hadis betul-betul daripada baginda Nabi SAW. Waktu kawan belajar ta'bid, mudah nak membid'ahkan orang. Banyak tuan-tuan, belajar sikit mudah nak membid'ahkan orang. Ini yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Hadis itu adalah padang yang menyesatkan. Mudah nak kata orang ni kafir, orang ni bid'ah, orang ni kafir. Sebab apa? Sebab dia bukan fuqaha. Masuk dalam begitu mendalam masuk Sufyan Ibnu Uyainah. Sebagai mukadimah pada malam ini, itu sebagai salam perkenalan kepada tuan-tuan. Sebelum mengakhiri kuliah pada malam ini, muzakarah pada malam ini, kita sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada Syekh Mustafa Abdul Rahman, kepada Syekh kita, kepada Syekh kami yang meninggal dunia, kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengumpulkan hadis ini sebanyak 40. Maka kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.